Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang kemarin berangkat menghadiri majlis penutupan sidang kemuncak ASEAN ke-44 dan ke-45 serta sidang-sidang kemuncak berkaitan dan penyerahan pengerusi ASEAN kepada Malaysia yang berlangsung di National Convention Centre NCC Vientiane. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Majlis penutupan dimulakan dengan ucapan penutupan Tuan Yang Terutama Sonese Sifandon, Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Laos selaku pengerusi ASEAN. Tuan Yang Terutama menzahirkan penghargaan kepada semua pemimpin yang menghadiri sidang-sidang kemuncak ASEAN ke-44 dan ke-45 serta sidang-sidang kemuncak berkaitan. Tuan Yang Terutama menyerahkan pengerusi ASEAN kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia melalui penyerahan gavel sebagai simbolik kepada Malaysia selaku pengerusi ASEAN bagi tahun 2025. The most senior and outstanding leader, His Majesty the Sultan of Brunei. Yang Amat Berhormat menzahirkan penghargaan kehadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia selaku pemimpin ASEAN paling senior dan unggul. Yang Amat Berhormat juga menekankan isu-isu yang utama bagi Malaysia selaku pengerusi ASEAN di bawah tema Inclusivity and Sustainability. Kebawah Duli Yang Maha Mulia kemarin berangkat menghadiri sidang kemuncak ASEAN Amerika Syarikat ke-12, sidang kemuncak Asia Timur ke-19, sidang kemuncak ASEAN Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ke-14 dan mesyuarat ketua-ketua Asia Zero Emissions Community kedua. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Sidang kemuncak berlangsung di National Convention Centre NCC Vientiane. Semasa sidang kemuncak ASEAN Amerika Syarikat ke-12, ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah mengiktiraf Amerika Syarikat sebagai rakan kongsi yang dipercayai ASEAN dan menzahirkan penghargaan atas sokongan dan komitmen berterusan Amerika Syarikat terhadap usaha pembinaan komuniti ASEAN. Justru baginda bertitah menekankan agar segala usaha dapat digandakan lagi untuk terus menyokong perkongsian strategik komprehensif ASEAN Amerika Syarikat dalam bidang-bidang seperti pendigitalan dan perubahan iklim, di samping mengukuhkan kapasiti kolektif ASEAN Amerika Syarikat terutamanya dalam teknologi maklumat. ASEAN dan Amerika Syarikat titah baginda juga harus komited untuk memperkasakan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS melalui inisiatif-inisiatif untuk membina kapasiti PMKS dan membantu pengintegrasian mereka ke dalam ekonomi digital. Penerimaan Statement on Promoting Safe, Secure and Trustworthy Artificial Intelligence dialu-alukan untuk menyokong pembangunan perjanjian rangka kerja ekonomi digital ASEAN.
Kebawah Duli Yang Maha Mulia turut mengalu-alukan untuk bekerjasama dengan Amerika Syarikat dalam penyelesaian digital supaya dapat menangani cabaran dengan ASEAN dan Amerika Syarikat boleh mendapat manfaat daripada bekerjasama dalam projek penyelidikan dan inovasi, pengumpulan data dan menerima sokongan teknikal dalam bidang yang disasarkan. Baginda juga menghargai sokongan berterusan Amerika Syarikat terhadap usaha-usaha ASEAN melalui hal penyelesaian iklim dan menggalakkan kerjasama dengan Pusat Perubahan Iklim ASEAN. The United States will continue to support freedom of navigation. Semasa sidang kemuncak Asia Timur EAS ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah, sidang kemuncak tersebut merupakan forum penting yang diterajui para pemimpin untuk memupuk dialog dan kerjasama praktikal serta berada pada kedudukan yang baik dalam menggalakkan multilateralisme bagi menangani cabaran semasa yang mendesak dan meneroka kerjasama dalam bidang berkepentingan bersama. Oleh itu, titah baginda, EAS hendaklah terus melaksanakan konsensus yang lalu untuk memastikan rantau lebih berdaya tahan dan makmur. Baginda juga menekankan kesihatan mental tetap membimbangkan. Oleh itu, EAS perlu terus bekerja lebih rapat dan menghasilkan sistem penjagaan kesihatan mental berkesan. Ke arah itu, baginda merakamkan penghargaan atas sokongan yang diberikan kepada bengkel kesihatan mental EAS kedua yang dijadualkan diadakan pada akhir tahun ini yang boleh menyumbang kepada pembangunan EAS Joint Action Plan on Mental Health Cooperation. Sementara itu, ketegangan geopolitik berterusan telah dan akan terus mengganggu pertumbuhan ekonomi masa hadapan, terus menguji kredibiliti institusi seperti Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Oleh itu, EAS boleh memainkan peranan penting dalam memulihkan kepercayaan dan keyakinan dalam sistem antarabangsa. Baginda menambah, EAS boleh menunjukkan kepimpinan dengan menegakkan undang-undang antarabangsa secara konsisten bagi memastikan keamanan, kestabilan dan kemakmuran berterusan di rantau ini dan seterusnya. Pada sidang kemuncak ASEAN Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB ke-14, ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menzahirkan ucapan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Antonio Guterres, Setiausaha Agung PBB atas kejayaan menganjurkan Summit of the Future dan Permuktamatan Pact for the Future dan seterusnya, menegaskan semula kesediaan negara Brunei Darussalam untuk terus bekerjasama dengan negara-negara anggota ASEAN dan PBB dalam menangani cabaran serantau dan global. Dalam menekankan kepentingan menangani perubahan iklim, baginda menzahirkan penghargaan atas gesaan bagi mempercepatkan pelaksanaan inisiatif Early Warnings for All seperti yang digariskan dalam Pact for the Future. Kerjasama dengan agensi khas PBB yang berkenaan juga dialu-alukan bagi menyokong usaha-usaha ASEAN dalam mengurangkan kesan akibat iklim. One, two, three. Prime Minister of the Lao People's Democratic Republic to deliver. Meskipun transformasi digital banyak manfaat, baginda bertitah menekankan keperluan untuk terus berwaspada dan bersiap sedia daripadanya yang turut terdapat ancaman seperti serangan siber dan jenayah siber. Baginda mengalu-alukan lebih banyak kerjasama antara PBB dan ASEAN untuk meningkatkan literasi digital dan menggalakkan pembangunan teknologi baharu yang bertanggungjawab. Which we must be prepared to counter. Semasa mesyuarat-mesyuarat ketua-ketua Asia Zero Emissions Community kedua
Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menggariskan komitmen Jepun terhadap keselamatan tenaga dan pertumbuhan mampan di rantau Asia Pasifik melalui usaha-usaha pengurangan karbon yang memajukan. Dalam hal itu, negara Brunei Darussalam mengalu-alukan strategi Jepun One Goal, Various Pathways ke arah mempercepatkan pelepasan sifar yang mengiktiraf keadaan unik setiap negara dalam AZEC dan tahap kemajuan masing-masing dalam peralihan tenaga. Dengan lebih 60% bumi tanah di negara Brunei Darussalam diliputi hutan hujan, baginda bertitah menegaskan komitmen untuk memelihara alam sekitar melalui tenaga yang boleh diperbaharui di tanah terpinggir dengan pemasangan sistem fotovoltaik berskala besar. Usaha-usaha pemeliharaan alam sekitar merupakan bahagian penting dalam dasar kebangsaan perubahan iklim negara Brunei Darussalam untuk menentukan masa hadapan rendah karbon dan berdaya tahan terhadap perubahan iklim. Usaha-usaha tersebut titah baginda juga membolehkan negara Brunei Darussalam mengurangkan pelepasan gas rumah hijau sebanyak 14 juta tan karbon dioksida pada tahun 2023, meletakkan negara pada landasan betul bagi mencapai sasaran 20% nationally determined contributions dibandingkan dengan tahap business as usual pada tahun 2015. Baginda mengalu-alukan kerjasama rapat bersama Jepun melalui Asia Zero Emissions Center di Iria bagi mempercepatkan usaha-usaha serantau dalam peralihan tenaga dan turut menggalakkan kerjasama antara Pusat Perubahan Iklim ASEAN dan Asia Zero Emissions Center. Pada sebelah petang kemarin, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berangkat bertolak meninggalkan Vientiane, Republik Demokratik Rakyat Lao setelah selesai menghadiri sidang-sidang kemuncak ASEAN ke-44 dan ke-45 serta sidang-sidang kemuncak berkaitan. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Sebelum berangkat balik, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja, Datu Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Wate bagi menyembahkan ucapan selamat berangkat, Tuan Yang Terutama Profesor Dr. Linggam Dong Savan, Menteri Pertanian dan Perhutanan Republik Demokratik Rakyat Lao. Juga hadir Tuan Yang Terutama Haji Roslan bin Haji Yaakob, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Demokratik Rakyat Lao. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri Pangeran Anak Sarah binti Pangeran Haji Saleh Abrahaman berkenan berangkat ke Majlis Malam Gala Ulang Tahun ke-60 Sekolah Antarabangsa Brunei ISB. Majlis berlangsung malam tadi di Dewan Indra Samudra di Empire Brunei. Berangkat sama Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Hajar Rashidah Sadatul Bolkiah binti Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah dan anak anda Duli Yang Teramat Mulia Pangeran Muda Abdul Muntakim, Yang Teramat Mulia Pangeran Anak Munirah Madhul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pangeran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pangeran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Datu Seri Paduka Awang Haji Ahmad bin Pihin Orang Kaya Laila Setia Bakti Diraja Datu Laila Utama Haji Awang Isa, Pengerusi Lembaga ISB, serta Tuan Dominic Mole, Pengetua Eksekutif dan Ketua Pegawai Eksekutif ISB.
Tuan Dominic Mole dalam sembah ucapannya menyentuh selama 6 dekad ISB menjadi sinar inklusiviti dan kecemerlangan akademik serta membentuk minda dan membina masa depan pelajar. Happy 60th anniversary ISB, 6 decades of inclusive academic excellence. Thank you. Time out, they would drop a pencil on the floor. National Baccalaureate Diploma Program, and since then. Anak Nda Duli Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah juga mempersembahkan duet piano. Persekolahan agama di negara ini telah menyumbang kepada keberkesanan dan kemantapan hidup beragama sehingga lahirlah anak-anak Brunei yang teguh beriman, taat mengerjakan amal ibadat dan masyarakat Islam yang berpegang teguh dengan ajaran-ajaran Islam menurut ahli sunnah wal jamaah. Perkara tersebut dinyatakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, semasa majlis penyampaian sijil bagi peperiksaan sijil Sekolah-Sekolah Rendah Ugama SSSRU tahun 2023, Sekolah Ugama Antarabangsa Jerudong JIS. Saya menyarankan kepada pelajar-pelajar sekalian untuk mengamalkan ilmu pengetahuan agama yang dipelajari sebagai amalan sepanjang hayat dan benteng pertahanan akidah diri pelajar-pelajar dalam menghadapi dan mendepani ranjau kehidupan yang semakin mencabar. 64 pelajar Sekolah Ugama JIS diraikan pada majlis yang dihasrat sebagai pengiktirafan hasil usaha gigih para pelajar yang memperolehi pencapaian cemerlang dalam bidang akademik serta penghargaan atas sokongan para ibu bapa dan dedikasi para guru. Majlis berlangsung di sekolah berkenaan di Jerudong. Berusaha untuk mencari rezeki yang halal adalah diwajibkan oleh syarak. Namun, cukup ataupun tidak rezeki yang diterima itu bukanlah diukur dengan kuantitinya semata-mata. Tetapi yang penting ialah keberkatannya. Bahkan nikmat keberkatan akan semakin dirasai apabila dimanfaatkan ke arah kebaikan serta digunakan ke jalan yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat bertajuk Kunci Pembuka Pintu Rezeki. Tujuan bagi memperoleh rezeki yang luas dan berkat ada digariskan dalam Al-Quran dan hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Antaranya ialah pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan mentaati segala perintahnya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Kedua, bertaubat dan beristighfar. Bertaubat ialah meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa dan berasa menyesal setelah melakukannya serta berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Ketiga, bertawakal, iaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpegang teguh kepadanya. Keempat, menghubungkan silaturrahim adalah antara sebab-sebab diluaskan rezeki. Dan yang kelima, memperbanyakkan sedekah. Sedekah adalah satu amalan yang ajaib kerana semakin kita bersedekah, semakin Allah Subhanahu wa taala tambahkan lagi rezeki kepada kita.